wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami yasiru asiru min bil hayr subhanal azim. Semati ini usaha dan usaha yang kuasanya. Kemudian yang menunjukkan Tuan Iman, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan Panjang, Tuan sekalian. Alhamdulillah. Juga anak didik yang ada pada malam ini. Sebelum saya memulakan tazkirah saya, kita sama-sama baca Salatul Kahfi. Mudah-mudahan kita besok tidak digoda oleh Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba fala'allaka ba'un nafsaka ala asharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba isawal fidyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Surah Azim. Baca 10 yang awal dan 10 terakhir. Mudah-mudahan kita tidak digoda oleh Dajjal, insya-Allah. Lagipun kita dalam tahap akhir tu ada doa dia. Baca tu juga. Semua saya ni menyampaikan satu amanah orang, sesiapa yang nak buat umrah, yang nak mengadakan, nak buat rombongan umrah ni haji jamak. Di jamak dulu kita tabung haji. Jadi dia minta saya untuk war-warkan lah. Kursus dia 12 bulan dengan 19 bulan 11 tahun 2022. 2 hari kursus dia. 2 minggu lah, 2 ahad. Dekat Surau Pak Bunga. Yang beri kursus tu saya sendiri. Kalau nak hubungi Haji Jamak ni, nombor telefon dia 017 74 27 020. Kalau nombor telefon rumah dia 952 91 95. Inilah dia. Kalau nak ada nanti nak pergi untuk ziarah ke Baitullah dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan apa faedahnya kita kunjungan umrah. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Umrah ke umrah, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sebenarnya saya nak reverse balik lah. Sebab apa, tu hari dah cuti. Kadang-kadang kalau saya ni memang kuat lupa. Jadi untuk itu saya suka mengingati untuk diri saya sendirilah. Hajah dan haji ni biasanya pengingat. Ketika kita basuh tangan nak berwuduk tu dan berkomo-komo, doa dia benda yang kita minta pada Allah. Tak ada tu mana dia tak amalkan dah tu. Maknanya kuat elokkan ibadahku. Kemudian kita sedut air ke dalam lubang hidung, apa minta pada Allah? Dapat cium bau syurga. Semasa sapu di kepala, apa minta pada Allah? Jangan dibakar kulitku ini dengan api neraka. Kemudian kita masa basuh tangan, berikan amalku daripada sebelah kanan. Kemudian masa kita sapu telinga, biarlah aku ni dengan yang baik. Masa basuh kaki, lepaskan titian sirat. Begitu ramai yang jatuh ke dalam api neraka. Saya minta kerjasama para hadirin sekalian, baca mintalah pada Allah mudah-mudahan kita terselamat daripada api neraka. Tapi tajuk saya hari ini ialah, saya ada 2 tajuk ni, kata kerja yang saya buat ni. Sebenarnya saya nak buat mana yang lebih dulu pun saya tak tahulah. Rasa saya baik saya ambil yang tidak mencium bau syurga lah. Sebab apa? Masa sedut air ke dalam lubang hidung tu, kita dapat cium bau syurga. Minta pada Allah. Dia ni tak dapat cium bau syurga. Syurga ni tercium bau, perjalanan 500 tahun dah tercium bau. Nabi Muhammad, dia nak pergi rumah sahabat, 3 hari bau dia dah sampai dulu. 3 hari ni nak pergi, dah bau sampai dulu. Kita pergi rumah kawan, 3 hari tinggalkan bau. Nabi
Itu dia. Saya nak buat dua tajuk. Satu tajuk sebagai tanda syukur. Dari satu tajuk, tak cium bau syurga. Mana agak-agak yang tak ni? Dua-dua tak. Ingat lama ke boleh join ni? Sekejap aja, setengah jam lebih sikit aja. Tidak mencium bau syurga. Saya ambil inilah. Ada kaitan dengan tadi. Siapa yang tak mencium bau syurga ni? Manusia yang sombong. Manusia yang sombong dia tak cium bau syurga. Sombong ni macam mana? Yang istilah yang sombong ni, tak cium bau syurga. Bukan Juan, dia tegak je. Itu kan sombong. Mungkin dia pekak. Yang dikatakan sombong ni gini. Kita orang Islam mesti sembahyang. Kalau tak sembahyang, Nabi ada menyebut Islam dan kafir berbezanya sembahyang Islam, tak sembahyang kafir. Itu Nabi kita tak, itu namanya sombong. Orang ni tak mencium bau syurga. Kalau kita nak selamat di padang mahsyar besok, tak gelap. Sebab di padang mahsyar gelap. Kerana apa gelap? Matahari dah tak ada, bulan dah tak ada. Tapi kalau tak ada gelap, solatlah malam. Apa dia solat malam? Witir lah. Witir. Waktu malam tu, witir. Lepas membantu insyak, witir. Engkau nak buatlah. Gelap tak gelap, itu aku punya pasal lah. Itu namanya orang tu sombong. Kenapa? Menafikan Al-Quran dan hadis. Yang mengatakan tak solat malam esok gelap di padang mahsyar, hadis. Yang tak sembahyang tu kafir, yang sembahyang tu mukmin, itu Al-Quran. Jadi kita jangan kita tak nak buat tak apa, tapi jangan menidakkan hukum Allah. Arak haram. Mabuk tak mabuk haram. Tak mabuk halal. Mabuk haram. Itu pun tak boleh. Orang ni tidak mencium bau syurga. Hukum Allah jangan dibuat gurau-gurau. Kena dengar dan ikut, patuh. Yang tu. Itu juga jangan derhaka kepada mak. Derhaka kepada mak tidak masuk syurga. Alah, itu dalam Quran. Kita tak biasalah. Itu pun tak boleh. Jangan tak zakat. Tak zakat besok yang harta-harta kita tu membakar kita sendiri. Dah mati mana nak bakar lagi. Itu jangan. Itu namanya meremeh-remehkan hukum Allah. Zakat ni tadi ada orang telefon saya lah. Ustaz, saya keluarkan duit EPF ni, saya keluar sikit boleh? Boleh? Keluar sikit saya keluarkan duit EPF saya, kena zakat tak? Dia kena itu. Kena zakat tak? Awak nak zakat ke tak nak zakat? Saya tanya, Ustaz, kena zakat tak? Ada kitab mengatakan simpan dulu setahun baru zakat. Ada kitab kata mengatakan keluar je dah kena zakat. Tapi berapa banyak nak zakat, Ustaz? Kira-kira harga emas 85 gram. Kira-kira harga emas 85 gram. Agak-agak sekarang harga emas berapa? Tengoklah, kalau 999 mahal. Kalau 916 murah sikit. Tapi itulah kira-kira dia. Kalau sekarang ni 252 kali 85, nilai itu kita simpan setahun. Di EPF tadi kita kena zakat lah. Saya keluar sikit. Jadi tak zakat. Tak zakat pun buat apa nak zakat? Kita kerja macam mampus orang dapat duit. Jangan. Orang ni tidak mencium bau syurga. Sebab zakat tu rukun Islam. Jangan diabaikan. Kemudian manusia nombor 2. Manusia mencari ilmu akhirat untuk duniawi. Na'udzubillah min zalik. Contoh. Saya buat contoh aja lah. Tapi Mam Wan tak ada pun. Mam, tolong datang rumah saya. Saya nak buat doa selamat. Sebab anak saya berjaya universiti. Pujian semua perkara. Boleh? 1,000? Boleh. Tapi kena bayar 1,000. Itu namanya ilmu agama untuk duniawi. Orang ni tidak akan mencium bau syurga. Sila datang ke surau saya nak buat ceramah. Kau mampu ke nak bayar? Dia cakap macam tu. Berapa bayar? Kalau dalam 3,000 lah 1 jam. Orang ini tidak mencium bau syurga. Habis kalau orang kita jemput, kita pergi seikhlas hati, tak apa.
Kita ulur istilah hati. Dia tak tentukan harga. Itu tak jadi hal. Ni yang dikatakan mencari ilmu akhirat untuk dunia duniawi. Itu tak boleh. Yang pertama tadi hadis daripada Imam Ahmad. Yang kedua ni hadis daripada Ibnu Majah. Jadi hadis sahih. Macam mana cara nak elakkan? Tapi jangan terus tak payah pula. Orang tu buat ceramah, datang jauh daripada Johor tu. Tak payah lancik ya. Kita beragama kan untuk akhirat kan. Jangan. Sebab kata Imam Syafi'i mesti dibayar. Kenapa kena bayar? Kerana dia ada tenaga. Dia akan buang masa untuk anak-anak dia. Jadi dia kena bayar. Ikut Syafi'i wajib dibayar. Walaupun sepatah perkataan. Tolong ajar aku surah Ikhlas. Kita ajar. Berapa bayar? Terus pulang ada awak lah. Tapi, makasih ya. Lain kali saya panggil awak ya. Jangan buat asal. Jangan buat asal. Imam Syafi'i kata wajib dibayar. Tapi menentukan harga tak boleh. Jadi, cari ilmu akhirat jangan kerana duniawi. Kerana kita ambil kesempatan. Tapi ramai juga yang itu juga. Ramai itu. Dia sekali dipanggil, dapat sikit, mampu tak datang lagi. Saya tahulah. Tapi ada juga yang percuma. Percuma ni macam ini, saya cerita. Tapi itu terpulang pada dia lah. Ustaz Mat, datang rumah saya dapat cucu. Alhamdulillah, semua datang. Nak buat apa ni? Nak cukur. Tahniah sekali. Saya pun... Dia pun tak tanya harga, saya pun tak cakap harga. Sebab saya tak nak ayat ni, saya tak cium bau surga ni, saya tak nak. Lepas tu minum air teh, makan biskut. Biskut semut. Tahu biskut semut? Biskut semut. Terima kasih Ustaz Mat dia, lain kali saya panggil. Iyalah. Itu salah. Ikut Imam Syafi'i tak boleh. Mesti dinilai, kata Syafi'i. Wajib dibayar. Tapi menentukan harga tak boleh. Tapi alhamdulillah lah dia tak panggil lagi. Kalau dia panggil lagi, kata saya, orang dah ada dululah. Gitu. Yang ketiga, mensabitkan nasab bukan kepada ayah dan ibunya. Kenapa ni? Nasab bukan ayah dan ibunya. Mensabitkan nasab. Ibnu Majah, hadis Rasulullah dari Ibnu Majah. Macam mana ni? Contoh macam ini. Ini hari tak ada botol air pula tu. Selalu botol air ada. Air pun dah tak ada tak? Ada? Ini dia punya, saya nak beri penjelasan. Sebab mensabitkan nasab bukan kepada ayahnya dan ibunya. Hadis daripada Ibnu Majah juga. Sebab apa saya tulis ni? Kerana takut orang tanya kat mana dapat hadis ni. Itu saya tulis tu lah. Tak ada pun cawan-cawan tak ada air pun tak apalah. Nak buat contoh. Ada? Tiga. Saya nak tiga. Tak apalah, satu dulu. Dapat pahala awak. Bukan saya nak minum, saya nak buat contoh. Lagi dua. Dah ambil dah, pinjam. Kecil pun tak apa, tak kisah. Saya tak minum, insya-Allah saya tak minum. Jangan bimbang. Lagi satu. Cawan pun tak apalah. Pasal perkara ni sensitif. Tak ada. Ada. Gelas. Boleh lah. Tak susah. Dah betul. Apa ayat ni? Hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang dari Ibnu Majah. Mensabitkan nasab bukan ayahnya dan ibunya. Contohnya macam ini. Ini bapa dia. Ini anak dia. Ini bapa angkat. Ini bapa angkat. Bapa ni besar tapi pemalas. Bapa angkat ni duit banyak. Tekan gelas ni nadah je kan. Banyak duit. Dengan takdir Allah, budak ni belajar, yang nanggung ni lah. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah masuk mesti kerja, dia ni yang nanggung. Ini bapa angkat ni. Ini bapa sendiri. Ataupun ini mak angkat. Ini mak sendiri, ini mak angkat.
Orang datang rumah, ni ayah awak orang tanya, ini ayah awak Dia tanya ni, dia tanya anak dia ni, ini ayah awak? Bukan. Ni mak awak Tak, bukan. Mak aku ni. Ayah aku ini. Jelas? Mak sendiri tak diaku. Ayah sendiri tak diaku. Yang dia aku, mak dia, ayah angkat. Mak angkat. Yang diaku, ayah dia, ayah angkat. Sebab dia ni memberi bantuan untuk dia belajar sehingga dia berjaya. Kenapa dia macam ni? Dia malu. Bapak sendiri tak tanggung, tapi bapak angkat yang anak ini tak akan cium bau syurga kalau dia mati. Sebab apa? Tidak mensabitkan nasab. Cakap salah. Ini ayah saya, tapi maklumlah dia tak ada kemampuan. Dia bapak angkat saya, dia tanggung saya sehingga keluar universiti. Rasa tak jadi hina pun. Tapi kalau dia macam ini, dia tak akan masuk surga. Sembahyanglah kau, tak akan cium bau surga. Tak dapat. Sebab apa? Menghina ayah dan ibu. Ada tak macam ni? Ada. Kalau tak ada tak ada. Sebab dah berlaku. Orang hadis. Jadi kita kalau terkena anak kita macam itu, nak jangan buat macam itu. Tak mencium bau surga. Engkau tak mencium bau surga, memang kau tak masuk surga punya. Jadi kita bagi nasihat anak-anak baik-baik. Dia ni setakat di dunia je. Aku ni sampai akhirat tu. Engkau derhaka pada aku, kau sembahyang pun tak guna, kau zakat pun tak punya, kau haji pun tak guna. Sebab kau derhaka pada aku. Derhaka pada mak, gitu juga. Sebab apa? Seorang yang masuk surga, satu pertamanya rahmat Allah. Keduanya, syafaat Nabi Muhammad. Ketiganya, redha mak bapak. Kalau kita kata ini bapak aku, ini bapak aku, kecil hati tak ni? Kecil hati. Tersinggung perasaan dia. Tak usahakan kita sambil macam tu, mengecikkan hati ayah dan ibu. Contoh paling senang macam inilah. Engkau ni beli tudung kat mana ni? Dekat Melaka, mak. Tudung apa nama ni? Riani. Ni lagi ni tudung bawal, mak. Cantik no. Mak minta selai. Nanti tunggu cukup bulan. Neraka. Tak payah cakap. Mak nak siapa ni ambil. Jadi nanti dia tak kecil hati. Nanti mak akan memendam rasa cukup bulan. Tiba-tiba cukup bulan tak ada. Mak tak dapat, mak. Pasal tudung bawal tu mahal. 2,000 lebih satu. Jangan menafikan nasab kita. Jelas Di sekarang memang ramai anak macam ini. Dia malu dengan mak dia. Dengan kawan dia macam itu. Nauzubillah min dzalik. Tidak mencium bau syurga. Yang ke berapa? Yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat lah. Manusia sombong. Didakkan kepada Allah. Hadis Nabi. Kemudian manusia mencari ilmu akhirat. Tapi ketujuannya untuk cari harta. Di dunia. Mensabitkan nasab. Yang keempat. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sanggup perempuan telanjang? Tak sanggup. Saya masuk sikit. Saya ambil sikit lah. Pernah potong rambut? Ajah. Buat tak dengar je kau ya. Ajah pernah potong rambut? Potong rambut ni. Ada? Ajah pernah potong rambut. Bagus. Kerana apa tu Ajah? Kerana suami ke kerana minta puji? Kerana suami. Bagus. Ajah potong rambut tu selun yang Cina punya ke orang Islam ke orang kafir? Orang Melayu. Orang Islam lah. Kalau boleh kita potong rambut jangan masuk selun orang kafir. Sama ada perempuan tidak boleh. Cari yang Islam. Itu fatwa fatwa negeri Johor, tidak dibenarkan orang Islam potong rambut di tempat orang kafir. Walaupun dia tu perempuan, tak boleh. Kita kena cari yang Islam. Katakan yang Islam kat pihak jauh, yang kat Daban Dua ni banyak kafir, tak apa pergi jauh, tak apa. Sebab fatwa negeri Johor tidak dibenarkan. Dan nak lebih-lebih lagi kalau yang potong rambut tu lelaki, yang potongnya tu perempuan kafir, lagi teruk. Lagi teruk.
Nauzubillah. Itu sekeluar sikit. Ini wanita itu yang berpakaian tetapi telanjang. Macam mana ni? Ni lelaki pun ada juga. Lelaki yang berpakaian tapi telanjang. Dia pakaian tapi telanjang. Oh, ada juga macam itu punya. Ada juga. Ada. Ada juga. Kalau tak ada, hadis ni tak ada. Kalau tak ada, hadis ni tak ada. Bukan ni. Macam mana ni? Hadis daripada Imam Ahmad. Contoh paling senang macam inilah. Sekarang kan ada baju yang ketat-ketat. Sekarang ada trend seluar ketat, baju ketat kan. Lelaki pun baju ketat, seluar ketat. Pakai. Banyak. Kalau dalam TV dah keluar saya tengok. Ketat-ketat. Tak tengok tak tengok rugi pasal depan mata kita. Tapi dia berdosa. Mana dia perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Contoh, dia pakai baju panas ke apa. Sendat. Pada dia apa? Kenapa dia dengan ketat tu? Sebab masa dia berjalan tu, ada kalau dia pakai kain tu haram tak haram. Haram tak haram. Haram tak haram. Kalau dia pakai baju, busut berjalan. Tahu busut berjalan? Mana yang haram tak haram? Ini saya sampaikan ni. Busut berjalan. Ini yang haram tak haram. Dia pakai kain. Tapi sekarang ni kurang kain yang terbelah. Ada tak kain terbelah? Ada kan? Dia terselak, nampak betul haram. Tak haram. 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 Berapa kali haram? Berapa jauh dia jalan, itulah. Haram, tak haram. Haram, tak haram. Haram, tak haram. Lalu bukan kita. Dia lalu bukan kita. Halal. Tak cakap halal ni. Lalu bukan kita. Takkan dia lalu bukan kita. Tutup mata. Bodoh. Dia lalu bukan kita tutup mata bodoh. Atau dia lalu bukan kita tak tengok rugi. Itu semua suka. Bukan. Kan? Sebab akhirnya dia ni. Nabi Muhammad berjalan dengan Sayyidina Ali. Dan nanti jangan depan tu ada perempuan Arab. Dia tengok Ali. Nabi Muhammad tak pun tu, tak tegur pun. Ali tu lihat. Ali haram. Boleh haram. Yang lalu depan kita tu, tak tengok rugi. Kalau dia, tu haram. Follow dia, haram. Jelas. Alhamdulillah. Ni cerita betul ni. Jabat kaji kan dia terapi lain. Musik kaji kan dia terapi lain kan. Ada tak? Ada. Ada terapi lain. Satu di Datuk Ujai, kemudian satu di tempat Bintang, satu berjauh berhenti. Orang ni nak motor. Yang motor. Yang suami ni pegang. Yang perempuan perut. Sebab tu orang naik motor ni kalau kita nak sayang dengan isteri, kita naik motor. Memang dipeluk. Kalau naik kereta kau aku. Beli. Motor besar pula tu. Tapi dia pakai kain. Kain tu kain belah. Kain motor Singapura lah. Maknanya cara Singapura. Saya tengok sampai sini lah. Ada duit sen. Ada duit sen. Apa ada duit sen? Itu bukan kaki dia dulu lah. Tapi lagi dia selalu sangat dia. Tak sampai 1 minit pun. Tapi tak tengok, rugilah tengok. Aku tak bersih. Kalau saya follow dia sampai ke jauh, saya bersih. Okey? Yang disilahkan dari perempuan yang pakai baju telanjang, itu ketat sangat. Semua ketat. Bukan lelaki perempuan dia, lelaki pun sama juga. Lelaki nak yogi, dia pakai swimsuit kan. Kalau lelaki pakai swimsuit, apa dah jadi? Ada tiang gol. Kenapa ada tiang gol? Dekat situ ada beragak bayu bok. Saya cakap terus terang, bukan saya jawab. Kalau jadi kalau nak dua tingkat Tanjung, pakai seluar perempuan. Jadi dua perempuan, yang itu pakai seluar tapi yang sombong. Ya, kan? Ayat tu daripada Imam Ahmad. Apa kata dia di sini? Apa dia kata di sini?
Pertama sekali terlalu tipis. Tipis, ada yang tipis. Ada baju dulu kan ada yang tipis net kan. Nampak kulit dalam. Hitam ke apa. Nasib tak baik puting dalam pun nampak. Saya tak kira. Benda ni saya kena nyatakan. Maknanya kalau kita ada anak, jangan pakai baju yang jarang-jarang. Siapa yang berdosa? Kalau yang menyediakan bapak dia dosa. Tapi kalau isteri yang pakai, suami nanggung. Tak boleh kau pakailah, tak kisah. Engkau kan isteri aku. Dosa engkau aku tanggung. Hey! Dosa sendiri, tanggung sendiri. Tak ada dosa orang kita tanggung. Tak ada. Tak boleh ketat. Kemudian singkat. Yang saya cakap cerita tadi, singkat lah. Kan yang saya nampak ni motor tadi, singkat. Baik kain batik lepas kan ada tu, melintang kain. Itu dah. Sekali langkah halal, sekali langkah haram, sekali halal semua. Hadis daripada Imam Ahmad. Yang kelima. Wanita minta cerai tanpa alasan yang kukuh dalam Islam. Dia minta cerai. Pasal apa? Bang, kita ni hidup berumah tangga dah 10 tahun bang. Daripada dulu ni lah jalan kaki dengan dekat buruk bang. Sekarang ini aje lah bang. Abang, cara abang saya cari saya. Matlamat dia minta pisah lah nak cerai. Sebab kawan-kawan dia semua ada kereta, rumah besar dia macam tu. Perempuan ini tidak akan mencium bau syurga. Na'udzubillah min zalik. Hadis daripada Abu Daud. Jadi kita ingat jangan alasan. Haram bagi syurga. Haram dia. Tak akan cium bau syurga, dia haram. Kata Rasulullah, haram bagi dia syurga. Siapa? Perempuan yang minta cerai. Tapi kalau suami dia kaki judi ataupun dadah, minum arak, itu tak terjadi hal. Ni tak, suami bagus, hari-hari pergi surau. Hari-hari belajar, tapi pergi surau tidur. Pergi surau juga. Sebab tu kita belajar kat sini ni untung tau ni. Kalau boleh masjid. Kalau boleh kita belajar ni di masjid. Kita punya kedudukan tu di sisi Allah sangat tinggi. Sebab masjid tu tempat ilmu dan masjid juga adalah tempat membaca Al-Quran. Tapi saya, cara orang Melayu dipanggil surah, tapi kalau Arab dipanggil musal. Dia tak ada surah, tak ada masjid. Tempat sembahyang. Kita kalau nak belajar, yang eloknya adalah tempat sembahyang. Sebab apa? Di situ rahmat turun. Dan lagi pun, mana dia? Malaikat sentiasa mendoakan. Kita datang kemari ni jadi dapat rahmat. 70 rahmat Allah Ta'ala bagi. Kita duduk ni hapus dosa. Sebab di tempat ni sakinah. Apa sakinah? Ketenangan jiwa. Ada tak yang sampai ke sini hati rongsing? Dah sampai sini rongsing, ingat beras tak ada. Tak ada, tak ingat lagi. Belacan tak cukup, tak ada. Sebab ketenangan jiwa sakinah. Jadi belajar di tempat yang macam ini sangat elok. Mana-mana yang kita boleh minta, pasangan yang curang, suami kita curang. Depan kita bagus, pijak semua tak mati. Belakang kita, gajah pun lepas. Mengabaikan tanggungjawab, itu boleh minta pisah. Gitu juga, saya minta maaf lah. Harta gaji suami untuk isteri dan anak. Tapi harta isteri untuk dia sendiri. Untuk diri sendiri. Jadi kalau kita pinjam duit isteri, wajib bayar. Suami pinjam duit isteri, pinjam duit engkau, timah. Dia nak mujuk, nak dapat duit, ling. Pinjam duit awak, berapa? 3,000 boleh. Dia wajib bayar. Bang, saya pinjam duit abang, bang. Berapa nak pinjam? Tak banyak abang, 16,000. Banyaknya, saya nak beli gerang kupang. Gelang tangan. Sekarang ada biskut, ada kerang, ada kupang besar. Macam-macam. Habis sampai masa suami minta, mana dia aku 16,000? Selesai bang, kita selesai. Kita selesai. Mana boleh selesai? Abang tahu tak? Beras bulan ni saya yang belanja bang. Dah setahun baju abang tak belikan saya. Setahun tak belikan baju. Barang-barang makanan saya punya. Pasal apa? Isteri gaji besar, suami gaji lebih rendah, semua belanja bang. Saya dah kira-kira bang, kalau saya tuntut 20,000 pun tak cukup. Jadi hutang 16,000 tu kira burn aje lah. Sebab apa?
Nafkah tak ada. Rumah ni pun rumah saya tu bang. Peninggalan bapak saya. Motorkar ni saya beli bang. Abang Adi ni aja bang. Wajib bayar. Seorang lelaki kalau ditanggung oleh perempuan, saya baca dalam tu kitab, dikira hutang oleh Allah besok di padang mahsyar. Biar kita mengeluarkan untuk tanggung isteri. Jangan isteri tanggung kita. Dikira hutang oleh Allah. Sebab apa? Pasal minta maaf. Ramai sekarang orang lelaki suka basuh pinggan. Isteri bekerja. Tapi kalau apa yang tak ada, carilah kerja. Sebab nafkah, tempat tinggal, makan minum, tanggungjawab isteri. Dah setahun tak pernah belikan baju, tak belikan apa, semua tak pernah. Wajib bagi suami menyediakan pakaian untuk isteri paling minimum setahun 3 pasang. Paling minimum. Tapi perempuan sekarang bagus. Tudung selori. Setudung selori. Pantang nampak tudung beli. Untung. Emas pun beli. Saya ingatkan emas juling beli. Tapi na'udzubillah, jangan sampai minta cerai. Tidak mencium bau surga. Itu tajuk saya. Itulah. Sebelum saya pindah lagi satu tajuk saya lagi kritikal ni. Boleh tanya, nak tanya. Lepas tu saya nak pindah lagi satu. Waalaikumsalam. Bin, masalah bin ni. Seorang tu dia ambil anak kan. Bin pada diri kita. Bin yang bapa angkat lah. Adakah budak suka bapa ada siapa tak dapat cium syurga? Siapa yang tak cium bau syurga. Contoh macam inilah. Ini bapa, ini anak. Ini binkan bapa angkat. Anak ni binkan bapa angkat. Haram. Contohnya Nabi pernah kena tegur oleh Allah, dia nak Zaid tu nak jadikan anak tak boleh. Hukumnya haram. Tak boleh dibinkan anak. Dan lagi pun katakanlah ini anak angkat. Kita ambil masa bila? Umur dia dah 3 tahun. Sebab tu cerdik kita ambil. Kalau dia ni lelaki, mak dia ni wajib pakai tudung setiap saat. Kalau dia dah balik. Kalau dia kecil aja, ada tak dia kecil aja? Anak tu kecil aja. Ada ke tak ada? Ada tak? Anak kecil aja tak ada. Ada anak patung mana besar. Sebenarnya kalau kita nak ambil anak angkat, ni kalau nak beli anak angkat, cara dia, ambil sebelum dia umur 2 tahun. Tak kira lah sebelum umur 2 tahun ni bayi ke, mak bayi ke, tak kisahlah. Sebelum 2 tahun. Sebab apa dikira anak susuan di segi dalam Al-Quran, jangan sampai menjelang anak tu 2 tahun. Kita ambil anak angkat. Okay. Isteri kita ni susu tak ada susu. Sebab apa? Dia punya payudara dia kepompong. Tapi biasanya orang perempuan bila makan hormon, dia akan datang susu. Jadi anak ni 5 kali kenyang dah kira anak susuan. 5 kali kenyang. Dia kira anak susuan. Dia dengan, kalau dia ni lelaki, dengan mak angkat dia, dah besok-besok mak dia tak payah pakai tudung. Kalau dia ni perempuan, dengan bapa angkat dia tak payah pakai tudung. Sebab dia dikira ibu susuan dan mak susuan. Dan adik-beradik dia susuan juga. Jadi itu syaratnya ambil sebelum dia berumur 2 tahun. Kalau umur dah banyak kan kadang-kadang ambil dah besar, itu yang sayang. Sentiasa haram dalam rumah. Tapi masalah penafian, kata Haji tadi penafian. Jangan binkan bapa angkat, binkan Abdullah. Binkan Abdullah. Katakan nama dia John. Tukar pada Islam Johari bin Abdullah. Ya? Boleh tak jadi hal. Biasa orang dulu memang dia tak belajar. Orang tu binkan pada nama dia. Jadi macam mana? Binkan dia. Dia tak belajar. Dia pengetahuan dia tak sampailah. Bukan dia tak belajar, dia belajar dia tak dapat. Betul lah. Itu betul tak dapat ilmu, bukan dia tak belajar dia tak dapat ilmu.
Pada masa tu Allah Ta'ala ampunkan. Yaghtafiru fid dawam wala yaghtafiru fil tidak. Dia ampunkan. Setelah dia terima ilmu macam ini, dia dapat dia dengar, tukar pergi Abdullah. Kalau dulu nama dia katakan Hasan Ahmad, anak angkatnya Hasan, bapa dia angkat Ahmad. Tak mau lagi, sekarang Hasan Abdullah. Tapi dalam pendaftaran masih nama bapa dia yang bapa angkat dia. Bapa angkat. Kita cakap dengan pendaftaran. Tak, dia kata tak boleh tukar. Boleh. Kita pergi tukar lah. Ya, kita tukar. Kita pergi tukar. Kita tukar, cakap dengan dia terus terang. Dulu ayah tak tahu, ayah binkan ayah. Tapi sekarang ayah dah tahu hukumnya haram. Ayah tukar bin Allah. Tapi engkau tetap anak angkat ayah. Gitu. Ya, okay. Jelas. Anak angkat ini dia tak boleh, anak angkat ibu susuan ni dia tak boleh nikah dengan anak kita sendiri sebab dia jadi ibu susuan. Dan dia tak batal wudu. Tak batal wudu. Itulah dia. Jangan cari bala anak yang tidak disusuan. Tapi katakanlah gini, suami dia ni bahasa dia titik besar. Dia tak mau bahasa titik besar. Dia pun nak letak enjang hormon, tak keluar air. Dia yang boleh keluar air hanya perempuan. Jelas Takkan. Masalah kita. Katakan kita ambil budak kecil 2 tahun kan. 2 tahun? 2 tahun kecil lagi. Tapi isteri kita tak boleh bersusukan dia. Kita bagi pada adik dia. Adakah dia Isteri dia kenapa tak disusukan dia? Saya nak tanya juga. dia tak keluar Susu dia dah kena potong. Kena kanser tak keluar susu, tak ada susu. Sekarang sini dah isteri dia dah kena potong kanser payudara. Senang lagi cerita kan? Dia kena potong. Dia senang. Dia ada adik tak? Perempuan ada. Tumpang susu. Boleh. Namanya anak saudara susuan. Tapi yang susu tu mesti anak tu. Jangan bapak dia pula menyusu. Ini cerita betul. Ini cerita betul. Masa saya tugas di Kota Tinggi. Ustaz, macam mana yang ditekan susuan tu? Anak yang diambil pada kecil, sebelum umur dia 2 tahun, dibagi susu ibu dia tu namanya ibu susuan. Habis kata orang suami minum air susu isteri, terpaksa macam mana pula Ustaz? Terpaksa nikah. Betul, pandai-pandai betul orang ni. Dia bukan jadi susuan. Yang jadi susuan tu di bawah umur. Takkan suami dia 1.5 tahun. Nampak? Orang tak tahu hukum, daripada buat hukum. Jangan buat asal. Tak tahu, jangan buat berhukum. Susah. Kan pening katanya. Kalau terpaksa dia pun jabat kadi. Saya dah terpaksa tuan kadi dengan isteri saya. Sebab apa? Saya minum air susu dia. Tak jadi hal. Minumlah kau. Tak jadi hal. Yang ni, yang ceritakan ni di bawah umur. Jelas. Alhamdulillah. Tak ada lagi? Saya jalan cerita. 5 amalan yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melintasi titian sirat. Amalan dia, satu daripada ini, masa kita basuh kaki minta kepada Allah, ya Tuhan, permudahkan ku titian sirat. Ramai yang terjatuh dalam api neraka. Tapi ini amalan ni saya nak ceritakan. Macam mana nak supaya kita dapat titian sirat yang mudah? Ini saya baca hadiah dia ni. Terpaut dengan masjid. Saya tanya terus terang yang ada ni. Datang kemari ni terpaksa ngelakkan kerja rumah ke, bising anak ke, macam mana yang datang? Dah. Kita nak berhenti dah ni. Belalang dah bunyi. Datang kemari ni terpaksa pasal kat rumah bingit, isteri pun jadi wartawan. Datang kemari. Nak menenangkan fikiran, datang di surau. Orang ini tidak akan mudah melintas titian sirat. Dia datang kemari, kata Rasulullah, dia terpaut, memang dia nak datang. Tak ada sebab apa-apa. Itu namanya artinya terpaut untuk datang ke surau atau ke masjid. Satu daripadanya kenapa? Kerana di situ tempat dapatnya ilmu. Dan di situ juga kalau kita baca Quran, pahalanya berganda. Itulah ni. Jadi kita datang tempat satu, tempat ilmu, jangan terpaksa. Maknanya dengan keredoan hati. Kemudian kata dia ni, kerana masjid adalah
rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab apa? Saya baca satu hadis, siapa yang suka masjid bersurau, itulah orang yang baik. Itulah orang yang baik. Siapa yang suka masjid bersurau, tak payah tanya, itulah orang yang baik. Kalau nak cari menantu, itulah. Kalau dia nak buat menantu pun boleh tu. Kita tengok orang tu, oh bapak dia selalu ke masjid, InsyaAllah dia orang baik. Sebab ni hadis Nabi, bukan saya. Nabi kata, itulah sabda Nabi SAW, itulah bagi orang yang takwa dan itulah orang yang baik dan bertanggungjawab. Jadi kita nak tengok, atau kita nak pilih menantu ke nak pilih bapak mentua, tengok bapak mentua kita rajin tak pergi surau. Tu boleh baca bapak mentua. Kerana apa? Kerana dia memudahkan masuk kita titian sirat. Jadi nak dapat mudah titian sirat, satu daripadanya rajin ke masjid atau rajin ke surau. Syarat ni cari ilmu atau membaca Quran atau selawat atau berzikir lah. Kalau tidur mendengkur, dapat juga kan ni. Saya tak tahu. Keduanya sentiasa berada masjid untuk mendapat ilmu. Kita tadi datang ke masjid kerana mendapat ilmu. Jangan ngumpat orang. Ngumpat orang tak mau. Tak termasuk tu, tak dapat kemudahan titian sirat. Nombor 3, bersedekah dengan baik. Ketiga, bersedekah dengan baik. Mana sedekah dengan baik? Ni uraiannya panjang. Saya minta maaf lah kalau tersentuh dan sebagainya. Gaji kita katakanlah 4,000. Kita simpan, kita bang tanggung mak. Mak kena beri dulu sebab mak diberi kerana mak tu nafkah. Bukan sedekah. Beri duit pada mak, beri ayah bukan sedekah. Nafkah, wajib diberi. Kemudian ada lagi baki. Oh, kita sedekah kat orang. Itu maknanya memang titik peluh kita. Jangan dia kata sini punca yang tidak halal. Mana dia punca yang tidak halal? Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Rasuah. Duit bawah meja. Tak mau. Hutang tak bayar. Ataupun riba. Tahu riba? Riba. Contoh, Haji Wan, saya pinjam 10,000. Boleh Ustaz Ahmad, bila-bila lah. Bila nak pulang? Bulan 9. Berapa nak pulang? 10,000 saya pulang 10 lah. Mana boleh? 11 pun tak boleh. 12,5 ke 13 lah. Setahun ni berapa? Apa nak jadi? Penat aku keluar masuk. Bagi 13. 3,000 tu namanya riba. Duit ini jangan buat sedekah. Kerana membakar besok kita di padang di sana. Sedekah adalah daripada sumber-sumber yang halal. Jangan ada riba, ada rasuah, ada pun sesuatu. Tapi kalau macam ini, saya minta maaf. Pinjam dia jual 10,000. Bila nak pulang? Bulan 9. Ni bulan 8, 9. Habis sampai bulan 9 saya pulang ambil 10,000. Ini duit awak, saya janji saya pulang. Saya selok lagi sekali. Ini Haji Wan ambil 5,000 ambil. Ini riba ni. Haji Wan kata, ini riba ni. Tak riba. Sebab dia tidak ada dalam satu akad. Yang riba tu dalam satu akad. Ini kau ambil 10,000, ini aku kasih kau 5,000. Kenapa ni? Engkau tolong aku 10,000, aku untung 30,000. Jelas. Yang jadi riba di dalam satu akad. Kalau tak dalam satu akad tak apa. Pinjam 10, balikkan 30. 10 pulang dari 20. Kenapa ni? Aku pinjam duit kau 10,000, itu aku dapat keuntungan 40,000. Apa salah? Jelas Yang jadi riba dalam satu akad. Contoh adik-beradik. Bang pinjam duit 100 bang. Pasal nak beli bateri itu kereta start tak nak. Pinjam 100. Bila kau nak bilang? Pulang ni hari Senin. Hari Senin depan lah. 100 pulang ajalah, tak apa. Mana boleh 100 pulang 100. Aku nak dapat apa? Kau pakai duit aku tak boleh pakai, tak ada duit. 120 dah bang, tak apa, kita adik-beradik. Dia cakap itu. Walaupun adik-beradik, tapi dalam satu akad tetap riba. Jelas? Yang tak boleh dalam satu akad. Na'udzubillah min zalik. Orang ni na'udzubillah siksa dia untuk titian syirat. Kemudian yang ketiga, menerima pembatalan pembelian seorang Muslim. Contoh macam ini. Ni nak jual rumah ataupun jual kereta. Kereta lah senang.
Jiwan, saya nak jual kereta. Berapa ni nak jual? Dulu saya beli 325,000. Mahalnya. Beri import daripada Jepun. Bukan bil fire. Bil fire taklah murah sikit. 325,000. Sekarang ni, yalah saya nak lah. Sampai masa. Tak jadilah Jiwan. Duit tak cukup. Dia denda. Tapi Haji Wan tak marah pun. Tak jadi tak apalah. Tak jadi tak apa. Tak jadi hal. Tak jadi apa. Rupanya Haji Wan punya sabar. Dia nak nunggu duit 325,000 tu. Tak jadi. Sampai tempoh tak jadi. Orang ini dipermudahkan besok TTNC. Tak guna pegangan. Nak kata orang. Tapi pembohong. Jangan. Tapi kalau kita biasanya macam mana? Mesti menyumpah. Sudahlah. Tak ada duit pegangan kan? Tahu? Kita senyap. Agak-agak boleh tak? Agak boleh tak? Rasa memang tak boleh. Sebab dalam ni ada. Dalam hadis ada. Selalunya akan memberontak. Setakat ni dululah. Sebab ni ada 5. Jadi ada lagi 2 lagi. Tunggu minggu depan. 6. Ada 6 tak boleh. Soalan. Nak ada soalan juga? Dia sebab apa Isyak 3.29 kan? Tak apalah 8.29. 8. Boleh yang nunggu? Boleh. Boleh. Katakan kita beli kereta tapi kereta tadi kan. Nak beli kereta aku bayar deposit 500. Sampai masa tak jadi beli kereta. Kereta 500 tu tak ada pulang. Ben ya? Macam mana? Haram. Sebab jual beli mesti ada khiyar. Tak ada, pulang balik. Kalau berjanji. Kalau macam ni. Ini aku duit muka 500. Tak jadi, engkau punya. Itu lain. Kita syaratkan dia. Kalau tak ambil duit ni aku yang buat syarat siapa? Kita yang nak jual kereta. Yang satu lagu terima tak? Dia setuju? Tak apa. Sebab tu kita jual beli mesti ada ijab mengkabul dan ada khiyar. Tak haram. Beli online tu sebenarnya tak sah. Sebab situ tidak dijak ke kabul dan tak ada hiar. Nampak dalam gambar kau yang cantik. Dia fokus lampu warna-warni. Cantik. Saya dihantar pakai buruk. Padahal muka aku. Saya cakap betul. Di segi Islam tak mau. Mesti dalam majlis. Apa dalam majlis? Mesti berdua. Gitu. Berdua majlis. Aku nak beli ni ya. RM400. Deposit 100. Kalau tak jadi, engkau punyalah. Kalau tak jadi, engkau punya. Tapi tak cakap pun. Dia tak cakap. Tak jadilah pasal aku ni. Pulang. Tak boleh ambil. Jelas. Kalau katakan nak nikah. Nikah pun itu juga. Nikah. Antaran 16,000. Tiba-tiba, kusangka panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Pasal apa? Yang bakal suami itu kena tangkap basah. Tangkap basah ke tangkap kering? Tangkap kering lah. Di segi Islam, lelaki itu kena bayar double. 16,000 jadi 32,000. Itu di segi Islam. Jadi kena beritahu. Kalau engkau maknanya tak menepati janji, kena bayar. Boleh terjadi hal. Gitu. Tapi kalau engkau tak dapat jadi, macam mana? Dah tak ada jodoh, tak apa. Tak payah kan double-double. Pun boleh juga. Dia kata, dah. Ada lagi. Tentang kahwin dia tanya je cepat ni. Bab susu tadi. Bab susu. Tadi semula kan. Boleh tak kita antara Islam kan? Ambil susu daripada orang kafir. Susu daripada orang kafir. Ada keundangan apa dengan kau? Macam budak tu lah, budak kecil kan. Kita nak susu tu nak sabitkan nasab dengan kita. Yang boleh ambil daripada adik-beradik boleh. Sebab nak nasab. Orang kafir bukan nak adik-beradik. Tapi kalau orang kafir tu dia dah jadi Islam, tak tahulah. Jadi saudara kita susuan. Dia nak Islam dengan kafir memang tak ngam. Sedangkan tadi nak gunting rambut, kesilan orang kafir hukumnya haram. Orang Islam perempuan pergi kutung rambut tempat kedai orang kafir hukumnya haram. Mesti cari Islam. Air susu tak boleh. Tak sabit jadi. Kerana kita nak sabitkan dia sebagai anak susuan. Tapi nak jadi anak susuan daripada si yang kafir tadi.
pun tak, kerana dia bukan Islam. Tapi kalau dia masuk Islam, dia anak susuan. Masa dia beri susuan, belum Islam, tak jadi juga. Dia mesti kerana berlainan agama. Jelas? Tadi kerja SP tadi, Ha? yang kerja SP tadi kan. Oh, okay, aduh, dia banyak lah ni. Ada apa ni? Aku tolong juga boleh? Nak keluar zakat masa bila? Kalau zakat nanti bila? Ada setengah ulama keluar terus zakat. Okey. Tapi apa yang saya tadi ada dengan mufti, ada pasal WSP lah. Tunggu setahun pun ada boleh. Kita pakai simpan setahun. Simpan setahun baru zakat. Nak pakai benda kita pakai yang satu. Nak pakai yang mana satu? Dua-dua boleh pakai. Dua-dua pakai. Boleh diikuti, bukan pakai tu baju. Ada. Boleh mana ikut yang mana? Yang bagus keluar terus zakat. Pasal apa? Duit kita nanti kalau disimpan je, tak boleh jadi. Ni contoh paling senang. Keluar duit 100,000 daripada KSLP. Simpan kakak nak cukup setahun. Ni bulan berapa ni? Bulan 8. Berapa bulan? 22 bulan 8. Sampai bulan 4, ingin nak pakai kereta. Tu keluarkanlah. Berapa ribu? 80,000. Tinggal 20. Cukup bulan 8 mesti tinggal 20. Tak ada zakat. Sebab dikira nilai emas ialah 85 gram. Sekarang emas 200 lebih. Kalau panjangnya dekat 20,000 juga. Yang bagus itulah. Boleh disimpan dulu, tunggu hold setahun pun boleh. Terus zakat pun boleh. Mana-mana tak kisah. Jadi kita boleh ikut mana-mana tu. Boleh. Bila kalau pakai duit tu kira dah tak payah. Kalau tak ada sampai sekali dia cukup bulan 8, bulan 7 tinggal RM30. Tak payah zakat lah. Tak berusia kita. Tak. Sebab boleh sampai nisab. Boleh sampai hold. Nisab dah sampai. Dia hold dia belum sampai. Tapi perkiraan tentang Ini dah jauh no ni. tak apa, kita nak faham perkiraan tentang bayar zakat tu kan. Kata pun 80 gram emas kan. 85 gram emas. Sekarang ni keadaan tetapkan 2.5%. 1/40. Dia kata 20% 2.2% tu ya. Saya cakap senang 1/40. Ya? 100,000 bayar zakat 2,500. Ya. dan satu kita pakai. Mana nak diikut? Nak diikut bukan dipakai, pakai baju. Mana nak ikut? Ambil 1/40 dengan 2.5% samalah tu. Sama. Boleh ikut lah tu. Jelas je? Alhamdulillah. Maaf ya, saya bukan sengaja nak lambat. Tapi dia tanya, kena jawab lah gitu. Tanyaan perempuan ditutup. Sebab tak apa panjang umur, kita jumpa lagi kan. Ada lagi bab dia ni. Bab lagi besok panjang umur saya dah sedia kita kerja saya ni. Ini dia. Saya nak buat kita kerja, apa dia? Sebagai tanda syukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf ya lahir batin kerana terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta maaf lah kalau terkasar bahasa dan sebagainya.